Kalau pergaulan dalam keluarga potensi dengan orang yang itu. Kalau nak menjual anak potensi orang yang itu. Kalau tak ikut perintah Nabi potensinya orang itu. Kalau nanti tanggung jawab dia gagal menjalankan tanggung jawab dia potensinya orang itu. Saya dapat kajian 38 tahun. Orang datang menangis-nangis depan saya. Masa saya buat kaunseling satu masa dulu. Nangis, malam-malam. Saya buat kaunseling daripada pukul 8 malam sampai maghrib sampai pukul 12 malam. Yang datang kanseri, yang datang datuk, yang datang orang besar-besar. Berbagai masalah. Saya tanya soalan yang pertama, mereka kena jawab terang-terang jawab dengan saya. Datuk, masalah ini besar. Melibatkan datuk dengan isteri dan anak-anak dan sebagainya. Masalah antara anak dengan anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan, silah. Anak perempuan dengan laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan. Masalah anak dengan ibunya. Anak tak temu ibu, anak tak hormat ibu, anak tak beri perhatian kepada ibu, anak tak beri khidmat kepada ibu. Anak yang menghadap ibu dia macam teman-teman begitu saja, tak ada penghormatan kepada ibunya. Pergi pula kepada suami isteri di tuan. Yang dah kahwin 37 tahun dah kahwin, 37 tahun dah kahwin. Apa kata isteri? Sejak 18 tahun yang terakhir, kalau ada perkataan sejahtera, aman, damai, perkataan itu ada dalam perkataan, tapi perkataan itu ada dalam bahasa. Perkataan itu tidak ada dalam arti dalam kehidupan saya. Bayangkan, orang besar, rumah dia bertarapan, rumah dia ada 4. Banglo boleh satu-satu banglo dia disewakan sampai 8,000 banglo, 8,000 sewa. Saya tanya satu soalan kepada dia. Satu jawab, dia jawab soalan. Dengan anak-anak dia jawab soalan. Masalah di timur, saya kata, I would like to get. Saya nak terkena. Masalah di timur, kerana keluarga ini tidak semayang. Betul tak betul? Betul. Masalah di timur, kerana anak-anak tak semayang. Betul tak betul? Betul. Masalah di timur, kerana Datuk Seri tidak pernah menjadi imam sekalipun dalam keluarga sejak tahun 30 tahun yang lalu. Betul tak betul? Betul. Masalah di timur, kerana Quran tidak pernah dibacakan di rumah ini. Sudah 20 tahun. Quran tidak pernah baca. Betul tak betul? Betul. Terus saudara yang saya muliakan di sini. Situlah ruang untuk kita cerita tentang akidah. Saya tak bercakap nak menyambung lagi peristiwa tentang akidah dan yang berikan tulisan Hafiz. Saya ada pengalaman pribadi tentang akidah. Macam mana orang Melayu suami isteri bila saya tubuhkan unit selamatkan akidah USA, unit selamatkan akidah di pejabat saya sebagai Exco Hal Umat Islam. Salah satu daripada dalam portfolionya saya tubuhkan unit selamatkan akidah atau USA. 56 orang telah datang untuk mendapatkan sedikit khidmat daripada USA. 56 orang Melayu, rupa macam saya, kulit macam saya, bahasa macam saya, tinggi macam saya, makan macam saya, minum macam saya, tidur macam saya, berjalan macam saya, bermasyarakat macam saya, mendidik anak macam saya, tapi beza dia dengan saya. Dengan izin Allah, mulut saya, hati saya masih ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang saya akan cuba mematapkan. Bagi mereka, suami isteri ini di hadapan saya mengaku kalimat itu sudah tergubur dalam dirinya. Suami isteri sudah dibaptis. Suami isteri sudah minum holy water. Suami isteri sudah menikmati yang namanya late supper. Suami isteri terpaksa mengikuti kursus mingguan, kursus Bible yang namanya sekarang ialah Alkitab. Bukan seorang, bukan dua orang. Saya di Pulau Pinang 2 minggu yang lalu. Saya mensyahadahkan balik anak Melayu
kali anak saya umur 20 tahun. Mensyahadahkan balik. Sebab dia menggugurkan kalimahnya maka dilangkaui. Ada 2 orang besar langkaui yang dikatakan anak beranak bapa dan diri. Anak dan ayah kerja tidak lain selain menjalankan kerja-kerja profesional mereka. Mereka mendakwahkan Kristian kepada orang-orang lain. Sayang sekali. Tak ada di tanah ini. Ada. Tak ada di Arab. Ada. Tak ada di Mesir. Ada. Tak ada di Mataya. Ada. Sebab itu seruan saya yang pertama, malam ini kita mesti mengambil keputusan. Wahai ibu ayah, wahai suami istri, wahai adik-adik, anak-anak muda yang ramai. Saya terpegun malam itu, saudara. Saya lihat boleh dikatakan 50% yang hadir ini anak muda. Muda tak ada, semua muda. Yang 4 muda yang tadi 10 bersama saya dah jadi muda juga. Muda tak ada. Semua muda. Yang tak muda pun mengaku muda sekarang. Saya gembira. Lebih ramai anak muda mendatangi masjid seperti ini. Lebih mudah kita mencapai matlamat kita untuk menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita nak selamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabarannya terlalu banyak. Tapi saya nak infokan sebelum saya pergi kepada masa yang kedua pemerintahan saya. Apa yang saya nak infokan? Sebelum saya tinggalkan fasa yang pertama, saudara-saudara, saya nak menyimpulkan tidak lain dan tidak bukan. Tuan-tuan, malam ini bersama dengan seluruh ahli keluarga bermuhasabah. Muhasabah. Looking back. Do some kind of appraisal. Evaluation. Di mana kita sekarang ini? Di mana saya dan istri saya? Di mana saya dan anak saya? Di mana dalam konteks? Adakah saya mengikut cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana salat anak kita? Macam mana Quran anak kita? Macam mana penghormatan anak kita kepada ibunya dan ayahnya? Macam mana khidmat anak kita kepada ibu dan ayahnya? Macam mana peraturan etika dan moral? Hal-hal moral keluarga. Sama ada terpancar antara suami dan istri, suami istri dan suami istri, ibu bapa dan anak-anak dan ibu bapa. Saya selalu menanya kepada malam saya tanya kepada jawab dalam diri saya. Daripada pagi tadi anak kita pergi sekolah. Kebanyakan yang bangun kita jam 6. Sekarang ini jam saya pukul 11:19 minit. Tuan-tuan keluar dari rumah tadi tetap isyak terus kebahagiaan. Tuan-tuan ada 6 orang anak yang masih tinggal dengan tuan-tuan dan tuan-tuan. Berapa banyak perkataan terima kasih yang tuan-tuan dengar dilafazkan dengan anak-anak memandang mati ibu dan ayahnya, pandang lama-lama, pandang dalam-dalam sampai merakamkan ucapan mama, thank you mama, terima kasih mama, ayah, apa yang ayah lakukan semalam dan hari ini untuk ayah dan untuk kami, untuk saya, big thank you ayah, big thank you, terima kasih banyak-banyak ayah. Tuan-tuan jawab sendiri, adik-adik. Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, sunnahnya, terima kasih ini tuan-tuan, terima kasih ini berjurai-jurai. Dengan Abu Bakar Siddiq satu hari entah puluh terima kasih. Syukrannya Abu Bakar. Dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan istri-istrinya. Tidak kita terima kasih kepada Aisyah. Tidak kita terima kasih kepada Khadijah. Di pada mungkin Nabi pun terima kasih jawabnya. Di sebelum Nabi pun terima kasih. Soal itu istri kita tak mau senang dengan kita sebagai suami.
Bayang khidmat yang diberi. Termasuk khidmat kasih sayang untuk suami. Ada kata terima kasih. Yang diucapkan mata bertemu mata, hati bertemu hati. Saudara, hilang etik, hilang moral. Bila manusia hilang etik, hilang moral, untuk tujuan jadi nanti dia manusia atau tidak manusia. Untuk tujuan itu, for all intents and purposes, he or she is no longer a human being. Dia bukan lagi manusia, bukan lagi insan. Bayangkan, suami kita bukan lagi insan, isteri kita bukan lagi insan, anak kita bukan lagi insan. Sebab insan suka miskin, insan suka kebaikan, insan suka kata-kata yang cantik, yang mulia, yang murni, kata-kata yang wangi, yang harum, yang sedap didengar. Tapi kadang-kadang suami tuan-tuan, saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri. Panggil isteri tuan-tuan, lambat menjawab, bodoh, bodoh, nak bodoh. Betul tuan. Macam mana kita cakap bodoh pada pukul 10 petang? Pukul 10 malam. Kita gauli dia tuan-tuan. Itu bayangkan. Macam-macam tuan kasih. Saya tak mampu nak berbincang lebih lanjut tentang hal ini. Tapi inilah manusia. Adik-beradik memanggil keadaan, mangkuk, mangkuk. Pergilah mangkuk. Kalau gemuk sikit, panggil gemuk. Tak boleh. Ini kau tak rumah mok lagi. Tak boleh. Nabi menegas kita memanggil anak-anak kita, memanggil kerapa saja. Dengan panggilan-panggilan yang tidak disukainya. Dan kita pun tidak suka panggilan itu ditujukan kepada kita. Baiklah tuan-tuan. Saya datang ni, kampas saya dulu. Saya datang ni, nak bawa mesej menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesej para nabi dan mesej para rasul. Mesej para nabi dan mesej para rasul termasuk khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesejnya apa? Kasih sayang cinta. Apa lagi mesejnya? Rahmat Allah, redha Allah. The highest message being mendapatkan redha Allah, the pleasure of God. Itu mesej. Yang saya nak bawa kepada seluruh sekali, terutama kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, seluruh keturunan saya yang mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesej itu dirangkumkan. Kalau rangkuman ini sudah pegang betul-betul, kalau rangkuman ini sudah disiapkan dalam jiwa saudara, dalam hati sanubari saudara, seluruh disiplin ini, maka akan terlahir satu bentuk masyarakat yang baru, susunan masyarakat yang baru, morfologi bentuk masyarakat yang baru, tertib masyarakat yang baru, tradisi penjagaan masyarakat yang baru, tradisi melalui keuntungan masyarakat yang baru, tradisi muamalah masyarakat yang baru, tradisi manakahat masyarakat yang baru. Apa dia? Kami rangkumkan dalam IMR. Apa dia IMR? Saya tahu I untuk apa? I untuk apa? Tak tahu saya. I untuk apa? I untuk Islam. M untuk apa? Lain. A untuk apa? Saya akan sebutkan. Mungkin ada orang tak selesa dengan pertama ialah Islam. Masya Allah tuan-tuan. Inna dina inda Allah Islam. Din di sisi Allah, kehidupan di sisi Allah, sistem di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan kau cari yang lain
Jangan pegangi pegangan-pegangan yang lain. Jangan pegangi tanda-tanda yang lain. Tanda lain itu, kalau kamu pegang akan merugikan kamu. Kamu dimasukkan di ukuran khasirin, ukuran orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Saudara-saudara, saya nak bawa message ini. Saya nak hidupkan message ini. Saya dah tes selama 40 tahun mengadakan program Summer Camp, Smart Learning, Parenting di bawah Akademi Keluarga Bahagia Malaysia Akrab. Sebagai dari saudara ini, anak-anak saudara pernah mengikuti program saya di UUM selama beberapa waktu. Alhamdulillah. Semalam saya tinggal satu tempat seorang perempuan, muncul seorang laki-laki, seorang perempuan, suruh saya buka surat cerita saya. Bukan saya pun bimbang, suruh buka surat. Terus ditangkap tangan saya tuan. Ditangkap tangan saya, dicium di tangan saya. Orang itu berada putus. Umur mata saya sudah turun. Apa yang ada? Betul. 3 orang anak saya daripada 5 orang yang ikut sama camp di Sungai Luni, yang Datuk dirikan the best. Tiga-tiga anak saya dalam list dekan. Seorang doktor pakar sekarang ini, seorang arsitek sekarang ini, seorang ahli perniagaan yang berjaya, dan umur yang muda sudah ada 2 syarikat tersenarai dalam bursa saham Kuala Lumpur. Terima kasih doktor. Selamat tuan orang yang bersama dengan Datuk Harun Jain satu masa dulu turun kapal terbang di Alusta, kami minum di salah satu store di Perlis ini. Keluar seorang ibu, tuan-tuan, rupanya pemilik store itu, kedai kecil. Dia kata saya ada anak 4 orang doktor. Dia terus jumpa saya, dia kenal saya, dia kenal Harun Jain. 4 orang. Semuanya sekarang overseas, semuanya berdaya. UPNR 5A, PMR 8A, 9A, SPM 10A1. Semuanya pandai. Semuanya sudah mengikuti program doktor waktu melakukan sama camp Smart Learning dan Parenting. Saya baca buku doktor. Saya ada CD doktor. Saya tak lupa doktor satu dia, tapi saya berpandang mendidik anak kepada apa juga modul-modul, cara-cara, metodologi yang disebutkan bagaimana nak mendidik anak, bagaimana mendidik isteri, suami dan seluruh anggota keluarga. Kami berjaya. Akhirnya saya makan pagi itu dengan Datuk Harun ini. Dia free bagi tuan, tak berbayar. Saudara-saudara, apa yang dimaksud? Eksperimen yang kecil. Dan kita boleh eksperimen yang besar seperti itu tuan. Malah ini 5.000 orang tuan. 5.000 orang, malah tadi 5.000 orang bilang kami. 29 bulan saya akan ada di Kota Batu Kelantan. Mereka nak menganjurkan ceramah saya di Stadium Sultan Muhammad. Apa mereka kata? 30.000 orang bersedia menunggu doktor. Bayang saya sedang membuat roadshow tuan-tuan. Baru masuk minggu kedua, belum lama lagi, baru minggu kedua buat roadshow. Sambutan sangat hebat. Walaupun ada teman-teman mengatakan tuan-tuan tak pernah dengan kawasan. Teman-teman saya tuan, teman-teman saya daripada mantan parti saya. Mantan. Siapa nak dengan kau? Siapa nak bersama dengan kau? Tak ada orang nak dengan kau. Engkau sekarang orang yang kecewa. Engkau sekarang seorang-seorang. Ada pula seorang lagi mengatakan, engkau tak lebih daripada rumput mengutuk. Bukan menukut. Menukut saja. Yang kena kaki kita ni. Kemuntuk. Tak apa. Soal kemuntuk itu menjadi masalah. Kemuntuk. Dia kata saya sebagai kemuntuk. Saudara, saya minta orang itu jawatannya tinggi dalam parti. Sebenarnya malam ini saya kemuntuk ke dalam kelas pagi.
Betul Pak. Itu sebab bila tuan mendengar dalam mengajar program ini, ada spanduk mereka koyak-koyakkan. Ada kain bentang mereka buang-buangkan. Ada poster mereka bakar-bakarkan. Mereka sebarkan untuk dalam blog-blog mengatakan program malam ini dibatalkan. Bayangkan. Tapi tuan-tuan boleh beli kata-kata mereka. Yang ramai anak-anak muda. Tuan-tuan beli kata-kata mereka. Tuan-tuan ketawa dengan mereka. Tuan-tuan percaya mereka. Saya nak beritahu teman-teman itu. Kalau mereka betul-betul nampak di Kota Baru nanti 30,000 orang. Saya rasa parti yang pernah saya jual di selama 15 tahun. Kalau kita duduk pun tuan-tuan, sebab tutup parti. Saudara-saudara, tohmah dari tohmah. Tetapi dalam apa? Tetapi dalam roh. Akhir pula ulama boleh fitnah saya. Apa dia kata? Dia pergi rumah saya selepas subuh. Pergi rumah saya selepas subuh di Taman Tunggu Ismail. Dia kata Dr. Hasan tak buka pintu langsung. Tuan-tuan, bila isteri saya mendengar cerita ini keluar dalam blog, keluar dalam website, pagi itu juga isteri saya terus telefon isteri dia. Isteri dia ni title-nya Datin. Datin, betul ke Datin? Datin kata, saya tak buka pintu. Masa Datin datang, saya berada di dekat atas sampai balik daripada masjid. Saya baca Quran, Datin telefon. Datin telefon. Isteri saya pun Datin. Datin telefon Datin.